ولا يحمل ذكر الله واسم رسوله والقرآن ويغطي رأسه ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد وقليل جار وجهر ومحب وجهر ومحب ريح وزل مقصود وطريق وصحب وتحت شجرة مثمرة ولا يتكلم ويستبرئ من البول ويقول إذا دخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني أذى وآفاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم علت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القوة الأنثى وذكر. قال الشيخ المصنف رحمة الله عليه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. Baik, macam mana khilaf antara Ibn Hajar Ramli untuk salam tangguh? Dah buat semua? Muhammad? Mana tengok hak menanggung ni, hak 4 ni. Hak 3 tu boleh, hak hari tu, tu hak niat Quran saja tu hari. Hak niat dua-dua tu boleh. Hak niat apa? Hak tak niat boleh. Okey. Kita apa? Tengok orang buat ni dalam Asia. Siapa? Juri. Sejuri. Apa jawapan dia? Ustaz Sam. Tengok tak? Kitab apa? Kitab apa? Ha? Oh, dengar macam binok. Sabila kata apa? Tak ada niat, apa dia? Tak tulis. Lepas tu, tengok dah. Tengok apa? Tengok apa? Ada ni, tufuk. Dah kita apa? Kita apa? Matlak lah, dia kata apa? Dia kata ada khilaf Ibn Hajar Ramli tak? ada. Dalam matlak-matlak tu sebut. Cuma dia ringkas lah. Kita tengok syarah. Syarah apa? Syarah Borusdi. Dia nukil pada? Nukil pada tufuk. Azim? Ha? 3 orang apa? Siapa yang cari? Takut seorang Wan, seorang dia cari. Yang pada orang menumpang kan? Apa cari sekali tak? Wan? Tanya. Cara cari macam mana? Mana kita berjuri? Ada juga. Yang ada khilaf Ibn Hajar Ramli tak? Betul dia pun ni cari je lah. Oh, dia tiru-tiru lah. Ada. Ada? Mak tengok sekali dengan weh. Itu Syafiq? Syafiq. Ha? Ha? Oh, ambil tepi. Dia tiap 4 surah kan. Kosak menanggung benda ni, kosak tak kosak apa-apa, kosak menanggung kedua-dua.
Kosak menanggung Musa. Tak kan? Tak apa surah. Pertama sekali ialah niat menanggung barang. Maka itu harus bil ittifaq. Niat menanggung Quran sahaja haram bil ittifaq. Niat menanggung kedua-dua sekali, ini halal ke haram? Dia kata dia Niat tanggung dua-dua. Oh, mutamak kata boleh. Mutamak kata boleh. Siapa kata mutamak tu? Tahu, dia kata mutamak. Yang kali tulis. Ada Mana tulis? Tulis tak? Ada. Kenapa tak tulis? Tengok saja. Paling kurang tulis ibarat asal ataupun tulis mafhum. Nombor dua. Ibarat kita ataupun ibarat kita sendiri. Kawan. Menanggung dua-dua. Sama kan tau? Speed sama. Kawan cakap. Maksudnya haram di sisi Syekh saja. Haram di sisi Syekh saja tu dalam Tuhfah. Ada pula kitab lain muafakat Imam Ramli. Kerana kutub Syekh Ibn Hajar berbeza-beza dalam kitab. Hatta dalam Tuhfah tu sendiri. Kadang-kadang satu masalah ada 4 hukum. Ya, berbeza-beza. Padahal satu masalah. Sebab tu Imam Makramah mengharamkan tengok Tuhfah. Tirak. Mengharamkan tu qiraat Tuhfah. Baik. Kemudian itlaq. Boleh tak boleh? Itlaq tu tak niat apa-apa. Ha? Imam Ramli kata? Imam Ramli kata boleh? Ibn Hajar kata haram. Sama tak? Jadi maksudnya Imam Ibn Hajar haram pada 2 surah. Sekali dengan itlaq. Betul? Imam Ramli kata boleh. Betul tak? Betul tak Rahman? 3 surah. 3 surah. Ayo, maksudnya surah yang ada khilaf ni 2 lah. Imam Ibn Hajar kata haram pada niat dua-dua dan juga tidak niat langsung. InsyaAllah. Itulah khulasah dia. Anda buat laju-laju khulasah. Lagi pasal ni. Apa dia? Hamlu al-mushaf fi mata'in. 1. Biqasdi al-mata'in. Hajim fi tuhfah. Hajim fi ghairiha mimra'. Qasdil mushaf. Kedua, qasdihima. Hadiah tuhfah qasdil mata'. Jaiz. Qasdil mushaf haram. Biqasdihima. Ni bohlang kitab. Dia tulis kat kertas. Lepas tu hilang kertas. Tak pun tulis kat buku. Tak pun tulis kat kertas, lepas tu lekat dalam kitab. Biqasdihima. Haram. Jaiz. Bil itlaq. Haram. Jaiz.
Kau ni kita asal. Dak syarah tufah. Syarah minhaj. Macam selain pada Ni Ibn Hajar ada banyak kitab. Fathul Jawad, Al-Ubab, Minhajul Qawim, Fatawa Fiqhiyah Kubra, Fatawa Hadisiyah. Okey. Sekejap dulu. Ini biqasdil mata', qasdil mushaf, biqasdihima bil itlaq. Itlaq tak niat Allah. Jadi Ibn Hajar ada kitab dia banyak. Dalam tufah dan lain, dalam selain bertufah dia lain. Tapi anda nak tengok balik yang ni. Kemudian mim ra tu maramdi. Arab. Sabut takirat. Nikmat. Berapa dia? Film ni kita apa ya? Kita amal lebih. Oh yang sebut. Nihayah. Babu siwak, babul wuduk, furudul wuduk. Tunjuk. Mana ni? Ya Allah. Nampak? Kita lain sama. Selain tu macam Minhajul Qawim. Dengan obat. Satu tujuh tiga. Okey. Taib. Okey. Khalas. Tak siap balik lagi tulis. Qala faslan ada lagi? Kau tengok tak ada lagi? Tu je. Buasi tu. Buasi. Apa hukum buasi? Buasi kalau sebilah itu. Kalau keluar. Kalau tak. Kalau awah? Kalau jam darah. Kalau kau luak dari lubang tu. Kalau jam luak lubang macam mana? Saya tak faham. Tubuh. Bukan dalam tu. Bukan daripada dalam. Tapi tak tahu ibarat kita betul dia kata cara ibarat dia tu macam mutlakon dia kata. Dia royak walaupun keluar darah buasi. Bila faham macam tu tapi tak ada ringkasan. Faham dia ibarat tu macam mutlakon dah. Dia batal lah. Dia tak tahu akidah tertentu lah. Kita tak tahu. Sebab dia masak dia royak. Walaupun dia darah apa? Buasi sekalipun. Jadi faham ibarat tu kira lakon lah, batal juga. Tapi dia kilah tak tahu dia tak sebut. Kalau bahasa hak tubik ni bahasa tubik macam jago tubik, bahasa hak tubik tu dia macam surah apa? Daimah ada. Maknanya kalau nak semaya tu baru kena ambil. Kitab apa? Surah Daimah ada. Wilayah. Wilayah.
Mufti wilayah. Duduk apa? Duduk Teluk Kemang ke Bakri? Dah? 23 tu baru kan? Dia kata dia ambil dalam majmuk. Dalam majmuk. Alman. Mhm. Kalau hak dalam, Dah ada ya. kalau dalam tu bik darah buasi, dia duduk dalam. Tu bik darah patah. Atau patah. Weh. Start apa? Sam. Yang belakang, Nabil. Jadi kalau kerja-kerja rumah tu kena elite lah. Elite sikit. Tulis kat belakang. Tulis kat dahi. Faham tak? Kau tak lupa. Arash. Jadi tak apa. Saya bila sibuk lah. Tengok tu dia shock pula. Ramai tak apa. Jim. Kimi. Ni banyak hari dah, faham tak? Kat belakang tu pun beringat juga. Tolong tengok sama. Baik, untuk masalah buasi. Apa tahu tak buasi tu apa? Ada yang tak tahu lagi buasi? Penyakit buasi. Ni ada yang tak tahu tak? Gambar dia. Buasi tu tubik daripada punggung. Kenal je? Syed Sam. Buasi kenal? Kenal? Tak, buasi tu dia tubik daripada punggung. Okey, bagus. Mungkin tahu. Maksudnya dia, buasi tu dia boleh, dia macam apa, biji-biji kecil tu, besar tu, dia tubik daripada punggung. Hasil masalah dia, dia keluar yang apa macam biji-biji tu, macam ketuat tu, ketuat besar. Tak? Itu tak pastilah. Itu asal daripada apa? Hampa balik buka dalam buku sains ataupun kedoktoran lah. Adakah dia juzuk bertubuh ataupun dia ketumbuhan? Ataupun dia ketumbuhan betul ataupun dia melekat atas satu anggota, dia melekat itu dia berketuat. Benda keluar daripada, macam berketuat lah, keluar daripada punggung. Merah. Tak, sekejap tu. Ada orang tak kenal lagi. Apa kat macam kucing pada. Bukan bahasa ni kemuk lebih. Kemuk lebih. Apa tak ada dia menang dia tumbuh. Dia selalu dah turut dia tahu tu lebih. Dia ketumbuhan asal buasi ni kan. Dia kena laser kalau buasi kena. Hari tu ada gambar mana tu? Itu buasi. Oh ya, ada yang kata kena potong kalau buasi tu dia. Buasi ni tumbuhan dia gitu. Dia ketumbuhan. Gede je. Nampak tengok ni. Ada 4 gambar. Dia buasi dia 3 tahap. Dia ada yang tahap yang berat ni sampai keluar. Dia buasi dalam punggung. Dia akan keluar. Dia akan panjang itu. Dah, ambil balik. Tak lama-lama pegang handphone. Dah khazanah. Tengok balik cari. Ustaz, gambar ni tak ni. Dia nak gambar real. Ada penyakit buasi kata ni. Macam mana nak gambar real lah. Gambar buasi real. Buasi real. Tak ada gambar real. Dapat ada bedak. Itu macam bisa tengok gambar real. Cari kat sini. Biasa kalau kita mati bedak.
La ilaha illallah. Salah satu nak jadilah. Dok makan pedas kok Banyak mu. kali ya aku jadi mak. Tak tahu. Kau ngaji. Tak ada gambar ni ada tu. Bagi tadi ya. Yang mana ya? Lepas tu ada tak ada lagi. Nah, pertama kena biji-biji dia ni. Nak gedung. Oh, dia cakap ni ya. Dia macam ketua, dia ketumbuhan Ha? Dua bungkuk ni. Dah, dia tu dalam. Di dalam tu dia akan manjang sampai keluar. Oh. Ada darah tu? Selalu. Darah tu dia akan keluar dari hujung tu lah. Kan darah dia berketuat tu, dia akan tubik darah. Baik, untuk masalah buasi ni macam mana? Untuk masalah buasi ni, keluarnya tak? Diri buasi ataupun darah. Macam saya sebut tadi, buasi ni ketumbuhan dia dari dalam. Tak? Dari dalam jadi keluar darah. Tapi buasi tak tahu, dia akan keluar sampai keluar pada punggung. Faham tak? Ni punggung dia, dia akan lajak. Ni contoh tumbuh sini. Ni punggung dia. Faham tak? Dalam punggung dia menjalar sampai keluar. Macam tu. Jadi kadang-kadang darah keluar dari sini. Faham tak? Kalau dalam tu memang keluar dalam. Sebab itulah sekarang ni ada dua perbahasan. Pertama keluar buasi sah, kemudian keluar darah buasi sah. Faham? Keluar buasi je no? Keluar buasi daripada kemaluan belakang membatalkan wuduk. Keluar tu buat keluar untuk keluar daripada kemaluan tu. Faham tak? Keluar apa? Buasir daripada kemaluan membatalkan dan juga membatalkan wuduk, bertambah keluar buasi. Ya Allah, masalah ni punggung. Ni lubang punggung. Lubang punggung lah, kecil kumut tu. Tubik dalam ni, tumbuhan. Alhamdulillah ni. Tak? Kemudian dia akan keluar. First keluar tu pak di sini tu, batal wuduk. Sebab dia keluar sesuatu daripada dua kemaluan. Baik. Maka batal wuduk untuk diri buasi itu tubik. Yang pertama ialah keluar buasi itu sah. Yang kedua bertambah keluar. Faham tak? Bila keluar, dia pun ambil wuduk. Faham tak? Jadi tak batal lah wuduk dia. Nak batal apa? Batal ke tak wuduk? Tak batal. Sebab apa? Sebab benda tu dah tubik. Dia cuma tergantung lagu tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Benda tu dia dah keluar buasi, tergantung, kemudian dia ambil wuduk. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Cuma masalah dia apa? Makin bertambah buasi. Bila makin bertambah, dikira keluar tak sesuatu daripada dua kemaluan? Bertambah keluar ni apa? Bertambah lagi. Keluar lagi tak? Maksudnya, faham tak? Makin memanjang tak? Ziyadatul khuruj. Bertambah keluar. Batal tak? Batal. Kedua surah. Pertama apa? Keluar buasi itu sendiri. Keluar apa? Bertambah keluar oleh buasi tersebut. Kamu keluar tak keluar habis kan? Dia makin panjang. Kira sekali ya. Oh, barang dia nak orang tak gerak lah. Macam Dia seolah macam taswif fuqaha ni, macam benda tu dia memanjang. Makin keluar. Dia kata dia keluar tu, dia sembahyang tu, kira tu duduk ada keluar ni. Dia tak ada kerak ke apa? Tak ada. Dia kalau perubatan memang kena kerat. Dia tembak laser. Dia tak boleh main keran ni, tak boleh. Kerat apa? Keran? Dia tak letih je. Tahu. Allah alam. Ya nak tahu. Mungkin kalau dia ambil sembahyang tu, kira benda tu duduk. Macam budak-budak tanya, mani tak boleh tahan ke? Macam kencing duk tahan. Macam mana nak jawab ni kita ni? Pening kepala. Dia tanya betul. Ayat mani boleh, dia kata boleh apa tahan ayat mani? Tahan macam ayat kencing. Jawab kena. Dia ingat bertahan ke tu, pegang tu, cuk. Faham tak? Tak keluar. Nama dia. Kalau kata kena basuh, kena cuci, kena sombak ataupun kena ikat tu kan? Tu sibul. Dek, ada masalah basuh ni. Ana baca dalam tu lah, bukti lah. Dia kata apa? Sekiranya keluar berterusnya, kata Darah tu darah.
tu darah. Darah. Patut. Bukan diri sekarang tu apa? Diri buasi. Dah kalau nak fikir apa kena ikat? Sebab tahu keluar darah. Sebab darah. Lubang kau kata. Dah, dia akan keluar darah dari sini. Bukan celah-celah ni keluar dari sini. Dia macam masuk darah macam apa? Ada apa? Ada lubang-lubang yang boleh keluarkan darah dari sini. Celah-celah ni. Bukan keluar darah dari sini. Keluar darah dari sini. Tak? Tu kata nak cari gambar real. Tu lepa tu dulu ni. Gambar sebenar buah si. Darah buasi. Semua gambar perubatan bapak. Tengok geli tengok. Darah buasi. Keluar tu dia kadang-kadang. Tu yang kata berak berdarah. Selukor. Sakit tu. Bila bila dia berak, dia pun terpecek tu bila darah ni. Tengok tahap 4 dia keluar dari dubur. Dia akan keluar darah. Pada kata berak tak tu. InsyaAllah ketumbuhan ni. Jadi untuk buasi ni, untuk buasi, diri buasi keluar, ingat dua tu. Dan kemudian darah buasi pula. Untuk darah buasi, untuk darah buasi, maka ada tafsil. Keluar darah buasi daripada dalam, buasi di dalam, maka hukumnya batal. Seperti keluar najis ni. Keluar najis. Dia keluar, contohnya buasi dalam. Buasi tahap 1 dan 2. Masih di dalam. Maksudnya ni dubur kita. Dalam ni. Kan tunjuk gambar tadi kan. Jadi keluar darah. Macam keluar darah daripada dua kemaluan. Batal wuduk. Tapi kalau kata keluar darah daripada buasi di luar, tidak batal wuduk. Bas, hadis huwa hasil masalah. Kemudian bila mana darah buasi keluar daripada dua, faham tak? Cuma kita kena ikat tu atas dasar apa? Tak mau bagi pakaian kita tu bernajis. Imam Syafi'i kalau mengajak, dia kata timba bawah. Titik. Titik. Lepas tu ada orang rak Imam Syafi'i. Rak dia apa? Mengajak di masjid. Mengotori masjid. Ada tak ada timba. Imam Syafi'i akhirnya tukar. Daripada kelas di masjid, tukar di rumah. Buasi akhirat. Ada yang kata buasi tu sebab kena pukul dengan ashab. Ada yang kata makin bertambah teruk dengan ashab Malik. Ada dua pendapat. Satu kata yang pukul Imam Syafi'i adalah muta'assib, daripada kalangan orang-orang mazhab Malik, itu fitian. Ada yang kata wali daripada mazhab Imam Malik, iaitu namanya Ashab, yang doa dengan kematian Imam Syafi'i dalam sujud sembahyang. Allahumma amiti Syafi'i wa illa zahaba ulum Malik. Imam Syafi'i doa balik tamannan nas an amut. Mana tahu syair Imam Syafi'i? Imam Syafi'i doa balik 16 hari lepas tu dia pula mati. Baik. Apa keluar darah buasi daripada luar tu, dia punya surah tu. Keluar darah sini. Darah keluar dari sini. Kan buasi tu kan keluar. Keluar dari yang luar tu pecah, keluar darah. Oh, yang luar tu betul. Keluar darah. Memang akan keluar darah pun situ. Cuma ala kulli hal benda ni payah. Maka taklidlah kepada qaul yang mengatakan bahawasanya apa? Keluar sesuatu yang pelik, yang nadir itu bahawa tidak membatalkan wuduk. Balik. Keluar darah buasi daripada luar tu, buasi tahap 3-4. 3-4. Dah buasi yang mana buasi tu duduk luar. Kalau buasi daripada dalam kan, dia akan memanjang, menjala sampai keluar. Apa dia? Ya, mana tu ni? Yang ada qaul.
Keluar benda yang jarang-jarang keluar ni, yang pelik ni tak batal wuduk. Kok punggung keluar najis tak? Bukan keluar berak, bukan keluar darah. Tiba-tiba keluar mah. Ada ilmu Syekh Wak Ahmad. Dia kencing atas benda besi di rumah. Dia karang kitab tu, cuma dia bakar balik kitab tu. Dia takut orang kapiak dapat kaya orang kapiak. Kitab tu tak diketahui kitab apa. Tapi Syekh Muhammad ada kitab yang kitab di sebuah dia kitab Jawi. Luqtatul Ijlan fi ma yu'alaju bihi al-insan, tak salah. Luqtatul Ijlan fi ma yu'alaju bihi al-insan. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani rahmatullahi alaih. Kitab berubat. Nak di darah macam mana? Ada kan itu? Jadi darah balik. Darah balik lah apa jadah lah. Baca ayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Tadi paku atas mak tadi. Paku atas. Doa. Lapik atas tadi. Belakang kan. Boleh. Tak saya lapik jadi. Jadah nanti akan hilang. Letak benda tetap. Nanti sejadah nanti ada orang nak pergi projek tengok sejadah tu tarik. Ha? Paku akan sejadah. Kok Jangan projek projek. Ha? Jangan. Jadi kata ada yang kata dasar ambil tabaruk pula apa pula. Abang kata siapa nak ambil tabaruk nak ambil bagi penda turis. Faham tak? Tapi tak ada penda pula. Tak okey. Ha tak? Bagi kain. Ha tak? Ni budak balas kain orang bulu gigi hilang. Kau bulu gigi. Ya hilang ha tak? Bulu gigi hilang. Kain mandi hilang. Bukan kena rajin tabaruk orang ni. Baik. So kita faslun fi adabi dakhilil khala. Mesti dah. Faslun. Ini satu fasal. Fi adabi. Faslun. Ini satu fasal. Fi adabi. Dalam ada adab. Dakhili. Ada adab dakhil. Orang yang masuk. Al-khala. Akan tandas. Akan tandah insya-Allah. Baik. Adab. Apa makna adab? Adab ma yu'addu hasanan fi asy-syara'. Apa tadi adab? Ma yu'addu apa nak gawak dulu? Ma yu'addu hasanan fi syar'i fi syar'i. Dan insyaAllah barang yang dibilang elok pada syarak. Barang yang dibilang elok pada syarak. Bila sebut adab ni, ma yu'addu hasanan fi syara'. Benda yang dibilang elok pada syarak. Syarak kata molek, tu adab. InsyaAllah. Ada setengah ulama menafsirkan al-adab mana al-umur al-matlubah. Perkara yang dituntut.
Dan adab di sini apa dia? Merangkumi akan benda wajib dan benda sunat. Pada asalnya. Masa adab dengan Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu. Maka ini adab yang wajib. Ada adab yang apa? Yang sunat, sembahyang duha. Masalah. InsyaAllah. Panggil adab. Maka adab bidakhilil khala'. Fasal pada menyatakan adab dakhilil khala', adab orang masuk tandas. Jadi adab ni bahawa imma wajib wa imma sunat. InsyaAllah. Imma wajib, imma sunat. Tapi dalam kitab Bayan wa Ta'rif mengatakan semua ni adalah sunat. Semua disebut oleh muallif. Semua adalah apa? Sunat belakang ni. Adab ni adalah sunat. Tapi ikut asal pada pemberian makna sunat, asal pemberian makna adab tu umum. Kena pada wajib boleh, kena pada kata sunat pun boleh. Murad dalam kitab ni apa? Sunat saja. Dakhilul khala', orang yang masuk tandas. Qala faslun yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu. Bagi ada kan? Mendahulukan dakhilu oleh orang yang masuk al khala'i tandas, yasarahu akan kirinya nya dakhil. InsyaAllah. Yasarahu akan kirinya. Taib, tengok sini. Yuqaddimu mendahulukan. Yang ni hukumnya apa? Hukum macam ni. Sunat je. Mendahulukan dakhilu oleh orang yang masuk al-khala' tandas. Sini maksudnya apa tandas di sini? Pertama sekali tandas imma muradnya apa? Makan mu'ad di qada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada hajat. Ataupun tempat yang ma'ruf untuk qada hajat. Ataupun tempat apa? Yang dipilih untuk qada hajat. Syekh? Apa dia, Syekh? Tempat disediakan untuk qada hajat. Mana? Tandas belakang kita. Tandas apa dia? Kerajaan di Bidua itu. Kerajaan pemerintah sendiri. Tandas apa? Murad khala' ni apa? Tandas. Tandas apa? Imam adalah tempat yang disediakan untuk qada hajat. Walaupun kita lah orang pertama rasmi. Dia tempat ni tak penuh lagi, kita setam masuk ni. Kita orang pertama masuk. Tak kisah. Tempat yang apa? Disediakan untuk qada hajat. Mu'ad li qada'il hajah. InsyaAllah. Ini tanah kita. Begitu juga tandas yang ada dihliz, ada ruang tamu. Tandas yang ada tandas apa? Tandas besar. Macam tandas sekolah, tandas masjid. Ada masuk, dia punya tandas tu dia panjang. Nak betul dah pintu. Betul tak? Kita masuk sini ada ruang ke tak? Kemudian masuk tandas. Ni dah duduk. Ni panggil ijazah dihliz. Ni pun sama juga. 2 kali kiri. Masuk sini kiri, masuk sini pun kiri. InsyaAllah tandas yang ada ruang tamu. Maka tandas yang ada ruang tamu 2 kali kiri. Masuk dalam ruang dia pun kiri, masuk dalam tu pun kiri. InsyaAllah. InsyaAllah. Dihliz. Taib. Kemudian tempat yang ma'ruf untuk qada hajat. Contohnya di mana ni? Ma'ruf tu apa? Tempat yang ma'ruf untuk qada hajat. Tempat yang dikenali oleh orang ramai itu tempat qada hajat. Ni kat mana ni? Dekat Sohrok. Dekat Padang Pasir masalah. Tempat dia orang tahu dia tempat buang najis. Masuk kawasan situ pun, kawasan petok situ pun kiri. Tempat apa? Ma'ruf qada hajat. Maksudnya tempat tu saya padang bola, tapi orang duk berak tang tu. Padang bola hujung tu lah. Belah keeper tu, tak? Tempat tu orang duk buang tu. InsyaAllah. Tempat yang ketiga, tempat yang kita qasad untuk qada hajat. Memang kita nak buang di situ. Macam mana? Contohnya Rahman, kita nak berak lagi di mana? Di situ. Di Motor Azim. Di situ. Di situ tu Motor Azim. Bukan atas Motor Azim tu. Dekat kawasan tu lah. Protes.
Tak ada protes. Jadi soalan dia, bila anda nak melangkah kiri? Siapa tu? Masa nak berak. Sampai kat tiang tu. Bila anda nak apa nama Allah Masya Ahmad nak melangkah ke kiri? Sekira nak cat luar. Kat tiang. Luar. Tiang tu begitu lah. Mengikut takrir Sayyidi Syekh Al-Alamah, Syekhuna Al-Alamah Syujudi mengatakan bila qasak start kiri. Anda duduk di sini, anda kata aku nak tembok orang tu. Ada. Mula di sini kiri. Bila Duduk sejik. ya Allah kiri. Insya-Allah. Sebab dia bukan tempat yang disediakan untuk qada hajat, bukan tempat ma'ruf. Kalau tempat ma'ruf dia tahu petak tu. Petak tu memang tempat orang nak buat qada hajat. Masuk situ barulah kiri. Jadi sekarang tempat tu tidak ma'ruf. Kita nak buang di tempat yang tidak, bukan tempat disediakan, bukan tempat ma'ruf. Sekosak kita mula ke kiri. Insya-Allah. Sekosaknya kita mula ke kiri. Tapi bila nak ngaji dulu untuk guru Kedah dulu. Guru Kedah kata tak, selangkah sebelum sampai tempat. Mula apa? Mula ke kiri. Selangkah sebelum daripada sampai di Mutuazim tu, sebelum kita nak buat pelik tu, faham tak? Melangkah kaki apa? Kiri. Maksudnya akhir sekali. Aku dah nak rasa tak ada masalah untuk kita katakan dua-dua kaki kiri. Kosak kiri, kemudian akhir pun kaki kiri. InsyaAllah. Langkah terakhir kita kaki kiri. InsyaAllah dia 3 kesimpulan. Tempat qada hajat, sedia qada hajat, ma'ruf. Termasuk juga apa? Yang ada ruang tamu. Jadi 2 kali kiri. Masuk ruang tamu, masuk tandas. Kemudian apa? Tempat ma'ruf untuk qada hajat. Tempat ma'ruf tu apa? Tempat-tempat yang dikenali tempat qada hajat. Bukan dibuat untuk qada hajat, tapi ma'ruf untuk qada hajat. Orang Arab dulu. Tempat yang kita nak qada hajat, imma dengan apa? Kaki kiri kita melangkah dengan sekosak kita, ataupun di akhir langkahan kita. Bukan tempat qada hajat, tapi Ni mana? ma'ruf. Ma'ruf. Tak ada ma'ruf. Orang Arab dulu, mereka ada kenal satu tempat kawasan ni, kawasan qada hajat. Itu tak ada masalah, masuk tu Ditentukan tempat. Dia tempat tu orang tahu kata tu untuk qada hajat. Tapi tak ada binaan pun, tak ada bangunan pun. Ha? Tanah kita kan. Tempat tu contoh apa tu? Tempat itu bermakruf untuk qada hajat. Macam panggil ma'ruf. Kita panggil tu. Makruf. Sebab anda rasa tak ada lagi orang buat petak tu untuk ni apa? Hajat kecil lah. Hajat kecil. Tetap ada bangsa yang tak faham dia buat hajat besar. Ada besar. Ada tengok. Ada besar kuat mani. Bukan hajat yang besar. Hajat yang besar. Kegelapan ni berat lagi tu. Tempat dia elok sikit bang dia. Orang mani tu. InsyaAllah. Yasaruhu akan kirinya. InsyaAllah Syekh. Hukumnya apa? Sunat. Baik, kalau tiba-tiba masuk tanah dengan tangan kaki kanan, dengan kaki kanan. Kata para ulama sunat keluar pula masuk kaki kiri. Jikalau lupa masuk kaki kanan, sunat tubik semula masuk kaki kiri. Pasal apa? Supaya ta'awud. Supaya apa Syekh? Ta'awud makna apa? Beradat buat sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau silap masuk sunat tubik semula, masuk pula ke kiri. Hak ni dah nas daripada Al-Imam Al-Iraqi rahmatullahi alaih. Dulu nak tengok balik dalam kitab apa. Masih ingat ada nas Imam Al-Iraqi. Baik. Yang semula masuk pula. Ta'awud tu beradat. Supaya beradat. Supaya kita tak ambil mudah-mudah. Wa iza kharaja yaminahu betul? Tak macam mana? Ada yuqaddimu. Wa iza kharaja yaminahu. Wa iza kharaja, dan apabila keluar oleh ia dakhil yaminahu. Apa dia? Ay yuqaddimu yaminahu. Wa iza kharaja, dan apabila keluar yaminahu ay yuqaddimu yaminahu, mendahulukan kaki kanannya yang dakhil. InsyaAllah bila keluar tubik apa? Kaki kanan tu.
InsyaAllah. Hak ni juga bukan khusus dengan apa? Bukan khusus dengan tandas sahaja. Bahkan begitu juga tempat-tempat yang dikira keji pada syarak. Tempat apa? Wala'iyadzubillah, tempat apa? Tempat maksiat. Masuk ke kiri, keluar ke kiri kanan. InsyaAllah. Kan dah lah mat. Ngengok apa? Angguk. Aja duk angguk. Faham tak? Belajar tu dengar semua tulis semua. Faham tak? Bukan nak putus tangan pun. InsyaAllah. Baik, untuk masalah ni sama juga. Sebab itulah qadiyah dia kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, apa yang daripada bab takrim, mula kanan keluar kiri. Apa yang qadiyah ada unsur ihanah. Ihanah apa? Keji, mula kiri keluar kanan. Masuk rumah keluar kanan, masuk rumah apa dia? Masuk kaki kanan, betul tak? InsyaAllah. Masuk masjid kaki kanan, tubik ke apa? Kaki kiri. Sah? Taib. Baik, raja rumah. Kalau masuk daripada tempat yang mulia kepada tempat yang lebih mulia. Contohnya, surau dekat masjid. Tempat pengajian dekat masjid. Surau dengan masjid mana mulia lagi? Baik. Masuk daripada keluar daripada surau, masuk masjid ke kanan. Tubik. Kita tubik masjid, masuk surau. Kanan kiri. Ha? Cari. Soalan dia apa? Di antara apa? Tempat mulia kepada tempat yang lebih mulia. Dia kawasan kau tapi sambung. Sambung? Macam tu lah, macam Masjid Haram. Apa dia? Masjid Haram. Masjid Haram dekat apa? Pintu depan tu besar. Kita masuk kat Masjid Haram, nak masuk kat Kaabah. Kan? Tak sama. Tak sama. Masjid Nabawi apa dah? Masjid Ramamah. Masjid Raudah. Keluar ke kiri kanan. Keluar dari Raudah masuk Masjid Nabawi. Masuk kawasan Masjid Nabawi. Keluar dari Raudah masih lagi masjid. Dataran masjid. Soalan dia di antara tempat mulia kepada tempat lebih mulia. Nak keluar, nak masuk? Nak keluar. Masuk, keluar daripada tempat mulia, masuk ke tempat lebih mulia, keluar daripada tempat lebih mulia, masuk ke tempat mulia. Kanan kiri ke kiri kanan ke kanan kiri kiri kiri. Lari. Dan begitu akas. Tempat keji ke tempat lebih keji. Ha tak? Tempat minum ketum masuk tempat minum arak. Ha? Minum ketum, minum arak. Ha tak? InsyaAllah. Tempat tengok wayang dengan tempat apa? Tempat tengok beberapa gelek. Masalah. InsyaAllah. Kiri-kiri ke? Kiri kanan, kanan kiri. Atas tu. Akas tu terbalik. Maksudnya apa? Tempat maksiat. Tempat yang keji kepada tempat lebih keji. Balik cari hukum. Qala rahmatullahi alaih. Wala yahmilu dhikrallahi wasma rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ingat semua wala ni apa dia? Sunat tinggal betul tak? Dan makruh buat. Ingat balik wala yahmilu. Jadi la maksudnya apa? Makruh buat, sunat tinggal. InsyaAllah. Semua ni lepas ni wala belakang ni. Dah lepas tu wajah roti tak. Tu masuk pula nanti wala juga. Ada wala. Tak. Wala yahmilu dhikrallah. Wala yahmilu dhikrallah. Makruh buat sunat tinggal. Dan tidak menanggung akan nama Allah. Tidak menanggung akan apa? Nama Allah. InsyaAllah. Dan tidak menanggung akan nama Allah. Wasma rasulihi. Dan nama rasulnya Allah. Siapa dia? Sama ada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi yang lain. Saleh, Ayub, Shu'aib ila akhirih. InsyaAllah. Begitu juga apa dia? Tambah begitu juga nama malaikat. Sama juga. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Sama juga masuk. Tambah mat. Nama apa? Malaikat. Nama wali. Nama wali Allah Ta'ala. Nama Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini berlaku apa dia? Berlaku, Allahumma salli alaihi wasallam, berlaku tilikan di kalangan ulama.
Al-Imam Al-Qalyubi mengatakan begitu juga termasuk para-para sahabat dan wali-wali Allah Ta'ala. Sebab ada ulama yang kata, tak sama. Sebab nama Nabi dengan nama malaikat maksum. Nama wali, nama sahabat bukan maksum. Tapi tak. Al-Imam Al-Qalyubi rahmatullahi alaih mengatakan begitu juga nama apa? Sahabat juga wali-wali Allah Ta'ala. Buah nama Al-Imam Al-Rifa'i rahmatullahi alaih. Tak? Buah masuk dalam tandah. Tak? Makruh. InsyaAllah. Baik, dalilnya mana ni? Dalilnya adalah baginda Nabi SAW bila mana nak masuk dalam tandah, Nabi akan buang cincin. Cincin itu terdapat tulisan Muhammadun Rasulullahi. InsyaAllah. Maka pada yang di nama Nabi, itu diambil, jangan dibawa nama Nabi. Yang kedua pun nama Allah. Nama sahabat di atas ilhaq sebahagian ulama. Penambahan sebagian ulama. Sahabat juga wali Allah Ta'ala. InsyaAllah. Bila insyaAllah? Faham salah? Baik, kalau nama dia mustarak. Contoh nama dia Muhammad. Apa makna mustarak? Mustarak ni apa? Makna kata dikongsi oleh apa? Yang agung dengan yang tidak agung. Yang tidak agung tu kita. Yang agung tu baginda Nabi SAW. InsyaAllah. Aziz. Nama dia Aziz. Aziz nama dia. Sedangkan Aziz juga nama Tuhan. Maka jawapan tilik qasad. Jikalau namanya mustarak, tilik pada qasad. Anta buat cincin, tulis Muhammad. Anta qasad siapa? Diri sendiri. Maka tak makruh masukkan. Ini sebutlah kitab Al-Bayan wa Ta'rif ataupun Al-Manhal Al-Warif. InsyaAllah. Dan jikalau nama mustarak, apa dia Syekh? Tilik pada qasad. Mustarak dia apa? Nama dia Muhammad. Masalan. Muhammad mustarakun bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tilik qasad. Anta buat kat nama kat cincin. Anta buat nama kat kertas. Nak buat tanah. Nama tu nama siapa tu? Anta qasad. Nama anta. Masuklah. Tak ada masalah. Baik. Wal Quran. Dan juga Quran. Sama juga Quran, hadis semuanya. InsyaAllah. Al-Quran masukkan Quran. Hukumnya makruh. Quran tu masukkan tanah. Dan kata Al-Imam Al-Adhra'i haram. Fi khilaf. Mu'tamad makruh. Faham tak? Mu'tamad apa Syekh? Makruh. Tetapi kata Al-Imam Al-Adhra'i, hukumnya adalah haram. Ingat, ni khilaf ni selagi mana tidak qasad dengan dia menghina Quran. Menghina Quran, fahuwa kafirun wal'ayadzubillah. Faham tak? Menghina Quran, kafirun wal'ayadzubillah. InsyaAllah. Baik. Baik, kalau kata silap nak bawa tandah, macam mana Nabi? Terbawa nama Allah Ta'ala tandah, takkan nak tubik pula? Ui, tengah nak membuang ni. Bawa cincin, dalam tu bawa cincin Muhammadur Rasulullah. Ha? Buh dalam mulut. Faham tak? Tengah nak membuang. Takkan nak tubik pula? Takkan nak baling pula? Jawabnya, wa man saha dhamma alaihi bil yadi wa yasta'idu wa bi'aksil masjidi. Genggam supaya tak kena hawa tandah. Genggam dalam tangan, genggam dalam mulut, buh dalam beg, kemung. Faham tak? Ha? Dalam poket tu betul. Tak bagi hawa tandah. Ha? Nak bungkus pakai apa? Kalau boleh buat, buat. InsyaAllah. Kalau boleh buat apa? Buat. Asal boleh. Taib. Wa yughatti ra'sahu. Wa yughatti, dan menutup ia dakhil. Semua balik dhamir pada bawah. Dakhilul khala'. Tukar masuk tandah. Apa dia? Haram juga ni. Apa dia Syekh? Haram juga ni. Al-Adhra'i. Wa yughatti ra'sahu. Dan juga menutup kepala. Ini sunat. InsyaAllah. Menutup kepala. Kerana apa? Ini diriwayatkan daripada Sayyiduna wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar. Tutup kepala. InsyaAllah. Jadi tiba. Kerana apa? Mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan setan berak atas kepala. Itu Wallahu alam. Balik tengok dalam kitab pun sebut kata berak atas kepala. Cuma yang ma'ruf dia, dia kata kalau tak pakai kepiah masuk tandah, berak. Setan berak atas kepala. Itu tak jumpa dalam kitab. Yang ma'ruf lil ittiba'. Kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wadih. Siapa yang kata setan bawah atas kepala? Orang kampung ke kita? Ha? Ma'ruf kerana ittiba, ikut Nabi. Ha? Itrin, masya-Allah. Menutup kepala ni dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Imam Nawawi sebut walau dengan tangan. Dia tak perlu tak cebok atas kepala. Dia cebok tu tak perlu, tangan pun boleh. Dia tak perlu dengan cebok pun boleh, tangan pun boleh. Insya-Allah tak gitu. Ya, masya. Walaupun dengan apa, Mat? Satu ni ikut lah. Gapo dia pun. Walaupun dengan tangan. Ha? Sekecil mana? Tak sekecil kau pun tak apa. Hasil apa asal sunnah. Kalau nak elok tutup semua seluruh kepala. Boh tudung pakai tudung terus. Tudung lelaki lah. Kalau itu tu selepas masuk. Tak sebelum masuk. Sebelum masuk dah pakai dah. Kemudian masuk. Kalau selepas pakai dulu. Lepas masuk. Lepas masuk baru pakai. Lepas masuk baru pakai, ya makruh. Ini masuk. Tapi sama ada tak pakai kalau tak pakai tutup kepala ni imam makruh, imam khilaf aula. Apa dia, Cik? Maknanya masuk je buat wire tutup. Taklah sepatutnya sebelum masuk lah. Malatimul wajib ila bihi fa wajib, malatimul mandub ila bihi fa mandub. Sebelum masuk tanah lah kena tutup kepala. Bukan baru masuk cari cebok, cari kepiah. Sebelum masuk tu dah tutup kepala, insya-Allah. Sebelum masuk dah tutup dengan tangan, masuk dengan tangan gitu. Masuk. InsyaAllah. Jadi apa? Menutup kepala yang ni walaupun dengan tangan. Banyak cebok. Payah ni tangan nak basuh bawah pula. Faham tak? Tutup cebok senang. Kecil-kecil perkara tu setakat mana kan? Benar lah. Dia hasil asal sunnah dengan perkara yang kecil. Tapi pastinya apa? Lebih aula tutup kepala dengan sekira pada urus kau tutup. Sini. Ini tak sebut masalah apa? Dobit untuk tutup kepala. Tapi kalau zahir di sini Allah alam, mungkin kita ada tutup ni sekira pada urus tutup. Kalau tak benar tu urus tak boleh tutup. Faham tak? Urus panggil tutup apa? Ni tutup tak tutup. Tutup kepala. Letak gua ni tutup, ni bukan tutup, ni nama letak. Ha apa letak ni tisu atas kepala. Bagi tak bagi tutup. Tutup bila urf. Wa yughatti ra'sahu. Baik, kalau untuk pakai kepiah capal macam mana? InsyaAllah sahabat kita dah pakai kepiah capal. Ada tak pakai kepiah capal ni? Seorang kita, sahabat kita tu pakai kepiah capal. Bagus. Ha, macam mana masuk tanah kepiah capal? Masuk kepiah capal dalam tanah. Tergosak. Ha? Tergosak. Al-Habib Al-Jailani hafizahullah ta'ala kata haram masuk dengan capal. Kepiah capal masuk dalam tanah. Tetapi benda ni adalah sangat pelik dan ajib. Syekhuna Alam Syekh Rak ni. Kita mendatang apa bahar tu? Syekh, kalau kata letak bok nama Nabi pun hukumnya apa? Makruh, Syekh, bukan haram. Tiba-tiba masuk capai dalam tandah, hukumnya haram. Ajib. Ya ajib fi biladin najib. Orang Arab kita. Ajib pada negara najib. Zaman dululah. Ajib. Sekarang ni apa? Anwar. Jadi orang kata ajib fi biladin najib. Di kalam dia muntaqad. Hada la sihhata lahu min al-kalam. Faham tak? Mahtirami. Habib Jalani kata awak masuk tanah dengan apa? Dengan capal, kepiah capal tak boleh. Hukumnya haram. Mana tu capal Nabi. Bawa nama Nabi dalam tanah hukumnya makruh. Bukan haram. Tak ada. Imam Al-Azra'i dalam masalah Quran. Imam Al-Azra'i yang kata haram tu dalam masalah Quran. Nama Allah kena Nabi tak ada orang kata haram. Tak ada. Setakat pengetahuan tak ada. Yang tu qaul dalam Imam Al-Azra'i dalam masalah Quran. Faham tak? Mari-mari kata haram. Kemudiannya itu berian al. Itulah apa dia capal. Dan capal tu surah capal tidak. Dan capal tu Nabi masuk kat tanah tak? Depan ada. Dah tak ada ni. Wa yughatti ra'sahu dalam syarah kata wa yanta'il. Dan Nabi juga pakai capal ketika masuk tanah. Insya-Allah. Apa? Capal surah capal yang sama. Insya-Allah. Cuma kalau daripada bab seorang itu nak tawarruk, nak menjaga adabnya, mungkin dia boleh letakkan kepiah capal ditukar dengan kepiah yang lain. Sebab tu kata setengah guru kata kepiah nak buat mengaji dengan kepiah masuk tanah dia buat lain. Buat suku sakat. Saya dengar pada dulu masa nak ngaji dulu, ustaz muda dulu. Dia kata kalau boleh kepiah nak masuk tanah, dia pun warak. Harap. Kepiah nak masuk tanah warna ni.
Lepas nak ngaji warna ni. Al-ra's wal 'ain. Buat itu tak masalah. InsyaAllah. Tapi nak itlaq haram Syekh, bukan ikut perasaan. Nak kata haram ni bukan ikut perasaan. Tak boleh ni nampak. Orang panggil hukum mengambil apa? Ta'atuf. Apa ta'atuf ya? Rasa sedih, rasa simpati, rasa. Ni kan kira simpati dia. Kan kira perasaan. Hukum ni tengok pada nas. Dalil, ta'lil, ta'til. Ila akhir. InsyaAllah. Jadi kalau orang kata haram, tak haram. Faham tak? Wala makruh. Harus. Faham tak? Daripada bab menutup kepala. InsyaAllah. Cuma kalau orang nak mencari warak, nak menjaga adab suhbah, adab mahabbah, ya pasti ditukar dengan kopiah yang lebih layak dengan dia. InsyaAllah tidak dimasukkan dengan kopiah cepat. Wa yughatti ra'sahu wa yab'udu. Dan menjauhilah oleh ia. Menjauhi tu apa dia? Menjauhi ini ialah jikalau pada apa Syekh? Jikalau pada bukan tempat disediakan untuk qada hajat. Bukan tempat apa? Untuk disediakan qada hajat. Ada kitab apa? Wa yab'udu wa yastatiru tu. Wa yab'udu dan menjauhi. Menjauhi tu dia jauh daripada orang. Qada hajat di tempat jauh pada orang. Jauh tu kira apa? Jikalau tempat tu apa? Tempat tu bukan tempat sedia qada hajat. Contoh ni kawasan lapang. Faham tak? Kita semua lepak tau ni. Dia nak pergi kencing. Nak kencing mana? Bukan kencing kat Mutu Azim. Belakang no. Sunat. Tapi kalau tempat tu sedia dah qada hajat. Faham tak? Sekarang ni ada dua tandah. Tandah DB2, tandah masjid. Sanggup pergi masjid tu. Pasal apa? Wa yab'udu dan menjauhilah oleh ia. Kan faham lagu tu? Ya. Muraknya apa? Wa yab'udu pada tempat yang tidak disediakan qada. Ya. Kalau tempat sedia qada hajat sebelah rumah pun masuk je lah. Dulu orang tua-tua dulu tanah luar rumah. Lepas lama masuk era sikit, tanah dalam rumah. Masuk era baru lagi, tanah dalam bilik. InsyaAllah. Bukan tempat kalau sedia qada hajat. Tempat biasalah. Kalau di sini kalau tak ada tanah situ jauh lah. Jauh pada orang. Kata Dobik Fuqaha, jauh tu bah sekira-kira tidak didengari suara dan juga tidak bau. Tak dengar suara, tak bunyi tuk, top, top. Tak didengari suara dan tidak bau. InsyaAllah. Tiba-tiba ada je ni kelolor tak? Kelolor ke no? Dia tak ambil sunat ya ba'udu. Kita nak sembang tadi dia berak orang tu. Tak. Sunat bagi kita menjauhi dia. Jikalau dia tidak menjauhi kita, kita yang menjauhi dia. Sepak sedah lu orang kata. Di kawasan kita masya-Allah berlaku beberapa perkara yang tak diingini. Nampak? Kita boleh sunat cerok. Sunat cerok. Tu hukumnya haram tau tinggal. Yang nak menyakiti orang. Melainkan tanah tu bapak kita punya. Ibarat depan ada sebut masalah jikalau menyakiti. Qala wa yastatiru. Ada tak yastatiru? Wa yastatiru. Dan juga apa? Yastatiru. Mana yastatiru? Makna menutup. Bertutup. Bertutup ni apa? Bertutup ni apa? Menutup daripada mata-mata yang melihat. Tempat tutup Aywa sunat. Yastatiru makna apa? Bertutup pada tempat. Bertutup apa? Istitar. Bertutup daripada mata-mata yang melihat. Taib. Yastatiru ni insya-Allah besok kita bahas. Yastatiru ni ada bahasan dia. Besok kita bahas. Yastatiru besok kita bahas. Insya-Allah wadih. Ini semua tu pada yang tadi dulu. Atau pada yuqaddimu. Awal kali. Semua adab ni, adab pertama, adab kedua, adab ketiga, adab keempat, adab kelima, adab keenam. Semua tu dari kelima. Ya. InsyaAllah. Wa yastatiru. Esok kita buat khulasah. Wala yabu. Wala yahmilu. Wala yabulu. Apa dia? Minyak udu tu boleh pada seorang tu. Semua dakhil. Anak beritahu dah pada awal ni.
Anda tak suka baik domain banyak. Ini bukan cara anda baca kitab. Untuk ia Semua dakhil. Orang yang masuk tanah. InsyaAllah. untuk kepalanya dari Ayo. Nak balik mana lagi? Wala yabulu fi ma'in rakidin. Dan tidak kencing tak? Fi ma'in rakidin. Dalam air yang tenang. Wala yabulu fi ma'in rakidin. Dan tidak kencing pada air yang tenang. Yang ni pun perlu kepada khulasah. InsyaAllah besok. Wa qalilin jarin. Dan air sedikit yang lalu. Qalilin jarin. Air dia sedikit. Sedikit dia kurang 2 kolah. Jarin apa dia? Yang mengalir. Tadi apa dia? Tadi air yang tenang. Tenang tu tak mengalir. InsyaAllah yang ni pun khulasah. Sebab nak buat khulasah kapus sekali. Ni hak lain ni. Mana? Yang tenang sedikit yang mengalir ni hak lain. Maksudnya dia pecah 2. Ada air yang tenang, ada air yang mengalir. Nanti kena buat khulasah. Air tenang tu ada 2. Sedikit banyak. Lepas tu air apa? Mengalir. Mengalir pun ada 2. Sedikit banyak. Kemudian ada tafsir lagi. Mamlu' ataupun mubahah. Wa juhrin. Bidhammil jim wa iskanil ha'. Juhrin tak apa. Wa juhrin. Dan juga apa? Lubang. Apa dia? Yang ni atah pada mana? Atah pada kata fi ma'in rakidin. Jadi wala yabulu fi ma'in rakidin wa fi qalilin jarin wa fi juhrin wa fi mahabbi rihin wa fi dhillin maqsudin wa fi tariqin. Faham Ustaz Uzam? Semua atah yang sebelum. Atah dia atah fi. Sorry, atah pada ma'in. Qalilin tu. Sama juga. Jadi takdir fi. Wa juhrin. Dan juga lubang. InsyaAllah. Lubang pun sama juga. Murad sini lubang apa? Lubang yang tidak disediakan untuk qada hajat. Dulu kata tandas kita lubang juga. Kerak itu kalau lubang tu makruh patut dia berak tepi jalan. Dekat seledar kita pasal apa kitab mereka kata makruh. Yang ngaji sekarang. Ngaji. Dia baca matan aja, syarah tak baca. Faham tak Syekh? Lubang sini murad dia apa? Muradnya lubang yang bukan disediakan untuk qada hajat. Lubang yang bukan disediakan untuk qada hajat. Ustaz Usam, nganga ke? Tulis. Tulis dah. InsyaAllah dia emma apa? Emma apa dia 2? Emma macam tanah kita ni. Emma zaman dulu dia ada lubang besar. Berok sampai dia penuh. Tak? Sampai dia penuh. Kemudian akan panggil apa? Cleaner dia. Cleaner tu kan mari, dia akan bersihkan semua. InsyaAllah. Dia tak jadi busuk. Dia panggil apa? Dia busuk. Tapi dia tak jadi busuk sangat sebab boleh jadi kering. Faham tak? Dia berok tu, bila dia akan penuh tapi dia akan jadi kering. Jadi macam tanah lah. Jadi dia akan buat kerja dia akan bersihkan. Ni sebahagian penuntut-penuntut ilmu ada buat kerja ni. Nak beli duit zaman dulu. Nak beli duit, dia pun kerja macam ni lah. Ada yang sampai mengaji sampai Ibn Aqil. Syekh Judi kita, kawan dia ada mengaji Ibn Aqil. Faham tak? Buat kerja ni. Tapi sekarang dah tak perlu dah kerja ni. Zaman 60-70 tahun lepas orang masih lagi apa? Munduk. Tapi sekarang ni masih ada lagi dekat kampung-kampung. Kat Tanah Arab masih lagi pakai kaedah ni. Dia tak pakai ayak. Sebab dia lagi busuk. Jadi sebab itulah kita kata, dia kata dia berok situ kemudian dia basuh tempat lain. Supaya tak bagi kena ayak tu. Faham tak? Jadi busuk. Dia biar dia kering tu. InsyaAllah. Hak tu pun berlubang tak? Tu tak masalah. Baik, lubang apa ni? Muradnya lubang yang bukan disediakan untuk qada hajat. Maka lubang yang tidak disediakan qada hajat makruh kencing padanya. Kerana apa? Elaknya 2. Iaitulah dia imam menjadi tempat bagi hidupnya binatang ataupun tempat bagi hidupnya jin. Imam dia tempat bagi hidupnya apa? Binatang, imam tempat hidupnya bagi jin. InsyaAllah. Tempat bagi hidupnya binatang ataupun tempat hidupnya bagi jin. Tempat hidup binatang, imam dia marah kita ataupun kita marah dia. Faham tak? Ular bertemu ular. Faham tak? Ataupun apa? Tempat jin. Ada seorang sahabat, ada disebutlah dulu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, seorang ketua Ansar. Kibar sahabat. Dia wafat macam mana? Didapati jasadnya itu dalam tak mandi dalam keadaan hijau badannya. Kerana apa? Kerana dia kencing pada satu lubang. InsyaAllah disebut dalam Hasyiatul Kurdi wa dzakara annahu rawahu al-Hakim fi Mustadrakih.
Hakim fi Mustadraki. Kencing dalam lubang tersebut. Bila dia kencing dalam lubang tersebut, maka dia mati. Dan 2 hari sebelum cerita dia sampai pada Mekah, dia duduk di Madinah. Faham tak? Orang dengar masa dia apa hari dia kena tembak. Hari dia kena tembak dengan jin. Dia kata apa? Keluar suara daripada telaga, suara syair. Iaitulah qatalna Sa'd bin Umadah Sayyid al-Khazraj faramainahu bisahmin falam nukhti fuadah. Betul? Qatalna Sa'd bin Ubadah. Qatalna Sayyid al-Khazraj. Sa'd bin Ubadah lagi tu tim syair dia. Syair dia. Qatalna Sayyid al-Khazraj. Sa'd bin Ubadah. Faramainahu bisahmin falam nukhti fuadah atau falam tukhti fuadah. Dua je. Itu buat syair jin mengatakan apa? Kami bunuh Sayyid al-Khazraj, Sa'd bin Ubadah dan kami baling dengan apa? Anak panah. Falam nukhti. Baling itu tepat kena dada dia. Tufiya radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah. Jadi mulutnya makruh ini kencing pada lubang yang tidak disediakan untuk qada hajat. Kerana apa? Emang tempat jin, emang tempat binatang. InsyaAllah jin pun pandai. Dia kalau tahu tempat tu tempat lubang untuk sedia qada hajat, takkan dia duduk tang tu. Dia akan duduk, dia akan cari lubang yang apa? Yang tak ada orang buat najis. Dia akan duduk situ. Tiba-tiba hang buat kencing kat tempat dia, memang dia mengamuk ah. Ha tak? Nak cari apa? Cari masalah ke Syekh? Ha tak? InsyaAllah. Wa mahabbi rihin. Dan juga tempat mahabbi rih dia. Tempat tiupan angin. Mahabbi rih tempat tiupan angin. Tempat tersebut diketahui angin akan ada melentang pada dia. Contoh angin daripada belah ni tak? Kita kencing. Jadi angin akan tolak. Makruh pasal apa? Kerana ditakuti mercik air kencing. Kerana ditakuti apa? Mercik air kencing. Tempat mana Syekh? Tempat yang apa? Ditiup oleh angin. Maksudnya apa? Lentang angin. Kalau kita sedia sekali dengan angin lain. Angin belah ni, kita pun kencing belah tu. Ke depan. Ini mafi muskilah. Faham tak? Angin tolak ke sana, kita kencing belah sana juga. Tak apalah. Lagi jauh. Kencing di bawah. Faham tak? Melainkan kalau depan tu ada orang. Wazin lim maksud. Dalam kitab satu tambih. Dalam kitab apa? Dalam kitab I'anatul Mubtadi'in Imam Bajamah sebut yang masalah jarang orang sebut. Dia kata wa yahrumu fi jidalil ghaib. Dah haramlah kencing pada dinding rumah orang. Jarang kita sebut. Tapi dia sebut, masya-Allah. Saya buat jangan duk pakai kaedah wa kullu jidar hammam. Tiap dinding itulah adalah tempat yang tempat untuk dibuang hajat. Ha tak? Ini kaedah dia berkata orang Mesir pakai. Ha tak? Ada orang tu dia kencing kat rumah orang dinding. Orang tu marah, "Woi!" Ha tak? Dia kata apa masalah kullu jidar hammam? Semua dinding tu tandas. Dia kata kullu jidarika, faham tak? Dindingmu bukan dinding rumah aku. Ha tak? Ha tak? Bukan marah sebab kencing di dinding, tapi marah sebab kencing di dinding rumah dia. Insya-Allah. Wa dhillim maqsud. Apa dia dhillim maqsud? Iaitu tempat teduh. Maksud yang dituju oleh manusia. Tempat apa? Tempat teduh bagi apa? Tempat teduh yang dituju. Yang dituju tu apa? Tempat teduh tu manusia akan berkumpul. Itu dituju. Tempat teduh maksud yang dituju oleh manusia. Maka tempat tersebut tempat teduh dan orang akan berkumpul di situ. Macam ni tempat teduh. Faham tak? Tempat teduh, kemudian orang akan berhimpun di situ. Ada pun ada tempat teduh tapi tak ada orang duduk di situ. Orang pun tak akan berkumpul di situ. Tak ada masalah. Sebab tu qaid dengan maksud. Maksud dia qaid. Kalau zil ghair maksud, tempat teduh tapi tak ada orang duduk, itu boleh kencing. Takkan nak kena kencing dekat panas sokmo. Ha tak? InsyaAllah. Begitu juga tempat berjemur. Sama je hukum. Tempat apa? Berjemur. Waktu musim. Tempat berjemur ni kalau kita fikir kata apa? Zaman syita. Zaman syita bukan zaman sejuk. Ala kuat tempat apa? Muraknya sebab tempat yang manusia berhimpun. Tempat berjemur ke? Ataupun tempat apa? Berjemur untuk kena bara-bara api ke? Serupa je. Asalkan tempat orang akan berada di situ, maka makruh kencing disebut tempat tersebut. Kata setengah ulama hukumnya haram. Kerana apa? Ni menyakiti manusia. Daripada sini boleh kiyah dia tinggal berak dalam tandas. Zahirnya adalah haram juga. Faham tak? Menyakiti akan manusia-manusia yang datang selepas anda. Melainkan buat tanah dekat-dekat dengan pondok, dekat itu nak berak tak basuh kau, itu masih sekolah. Nak. Sebagian guru kata dia panggil haram yang aridi.
Bukan haram kerana tinggal tu tak sebut tu. Bukan kerana menyakiti manusia. Li'arid. Ada orang menghukum orang kerana Tak ada menyakiti. Wa tariq. Dan juga apa? Jalan. Ini jalan apa? Jalan yang dilalui oleh manusia. Tariq masluk. InsyaAllah. Mana? Makruh. Asalnya makruh. InsyaAllah. Selagi mana tak sembang benda-benda haram. Kalau tempat tu tempat apa? Makcik-makcik duduk melepak sambil membawang. Tak. Hukumnya harus kencing di situ. Dan bahkan menjadi wajib. Oh, busuk. Balik rumah. Balik rumah. Boleh jadi wajib. Tapi masalahnya balik rumah faham? Main Google Meet pula. Ramai. Membawang pula. Ayah pula. Wa tariq dan juga jalan. InsyaAllah jalan apa? Jalan yang dilalui oleh manusia. Yang ni kerana apa? Kerana manusia akan melaknat kita. Oh, bahasa takti. Siapa ni? Tak? Tu. Ittaqul la'anain telah disebut. Boleh ada wasaqbin tak? Wasaqbin dan lubang juga. Suqbin. Bifatil musallasah. Aywa. Tak, bisaqbin. Suqbin? Ada dua aja. Iaitu bifatil musallasah wa qala al-khatib bi dhammil musallasah. InsyaAllah. Jadi imma saqbin wa imma suqbin. Dalam syarh ar-rawd afsah min ad-dhamm. Jadi fathah lebih siqah daripada fathah lebih afsah, lebih fasih daripada dhamm. Baik. ومثله السرق بفتح السين والأول يقال له الشق وهو ما استطال سق kata masyaq mastatal ini dia saq suqb iaitu ialah nazil al-mustadir. والأول يقال له الشق وهو ما استطال. طيب. Apa beza di antara suqub ataupun saqab juga maksudnya lubang? InsyaAllah. Lubang juga. Apa beza dia? Bezanya ialah dulu pun lubang juga, ni pun lubang juga. Bezanya ialah iaitulah juhrin, muradnya ialah an-nazil An-nazil Allahumma salli alaihi ini al-mustatil yang panjang. Panjang ni buat an-nazil. Sini ada taklif ni. Wa huwa as-suq al-mustadir an-nazil fil ard. Kemudian kalau setengah nuskah depa buang ni. Buang apa? Suq. Dalam ni tak ada. Taib. Anda beritahu dulu. Iaitulah beza di antara Allah SWT. Beza di antara hujr, juhr dengan suqub. Ialah juhr tu dia ke bawah. Lubang dia. Suqub, lubang dia ke tepi. Lubang panjang. Tu je beza dia. Bas. Tapi sekarang nuskah jatuhkan masalah ibarat suq. Cuba kau nak buat tarifnya, juhr. Apa dia? An-nazil As-suq. Baik. Kita ada dua. Sekarang ni juhur dengan sarak. Suqub. Kemudian as-suqbu al-mustadiru an-nazilu fil ardi. الثقب alhamdulillah al-mustatilu fil ard. Baik, tengok dulu bentuk pen. Tengok di sini apa maksudnya? Iaitulah as-suqub, lubang. Al-mustadir yang apa?
yang al-mustadi yang bulat. An-nazil yang turun ke bawah. Dia itulah. Ha tak? InsyaAllah. As-sara' lubang yang apa? Orang abad jangan tulis, kau tulis kok. Al-mustatil apa dia? Yang panjang. Ibu lah tak faham, betul salah faham. Yang panjang fil ard. Jadi gini. Dia panggil juga dengan nama rekahan. Rekahan bumi. Kemungkinan apa? Ada binatang. Tempat-tempat binatang lalu. InsyaAllah. Baik, cuba tengok balik ibarat sini. Jadi ada beza di antara apa? Johar dengan Sarok. InsyaAllah. Johar dengan Sarok. Cuba tengok di sini. Sabar Ustaz. Johar tafsir dengan apa? Sukup. Sarok tafsir dengan apa? Sukup. Cuba tengok ibarat. Jadi sekarang ni apa? Dia kata wajuhrin, so. Iaitu yang turun ke bawah. Lubang yang turun ke bawah. Mari pula lepas main ibarat kedua, wasaqbin ataupun suqubin. Suqubin apa pula? Lubang. Maka di sini, anda ada pikir-pikir tadi. Pasal tadi pun duk pikir. Sebab kalau musannaf ibarat dengan wasarabin tak ada iskal. Kata wajuhrin ka hujrin, tukar ngomong. Wajuhrin ha. Lepas tu baru kata pula wasarabin. Anda disebut lagu tu tak ada iskal. Kerana hak ni ke bawah, yang ni satu lagi ke bawah. Melintang. Tapi sekarang ni ibarat dengan apa? Suqbin. Suq muskilah. Naam fi iskal. Sebab apa? Sebab suqub ialah muraknya apa? Lubang semata-mata. Sama ada manjang ataupun turun ke bawah. Sebab tu tengok tafsiran. Hujr tafsir dengan suqub, Sarok pun tafsir dengan suqub. Faham tak? Sebab itu bila disebut suqub, maka dia ni daripada apa? Zikru al-ammi ba'dal khas. Sebut am selepas khas. Selanjutnya zikrul khas ba'dal am. Nampak? Zikrul am ba'dal khas. Ataupun ditanggung. Sukup murak di sini ialah muraknya Sarok. Maka berlaku min itlaqi al-am wal muradu bi al-khas. InsyaAllah. Maka sini kita pakai apa? Sukup kita tanggung dengan makna sini buat as-Sarok. Hadza ghayatu ma fil amri. InsyaAllah betul? Faham tak iskal dia apa? Sekarang ni masalah dia apa? Masalah dia ialah hujur dengan Sarok. Hujur panjang tu, hujur turun ke bawah, Sarok macam ni. Dua-dua ni ialah sukup. Dua ni lubang. Jadi sebut sukup, muraknya lubang semata-mata. Turun ke bawah ke tepi ke kanan kiri, dipanggil semata-mata lubang. Tiba musannaf kata apa? Dan jangan kencing pada johar, dan jangan kencing pada sukup. Kalau kencing pada sukup, faham tak? Dah sebut tadi dah. Johrin termasuklah sukup. Faham tak? Maka ini zikrul ammi ba'dal khas. Ataupun dia kita tanggung apa dia? Murad daripada sukup ialah Sarok. Itlaq am wal muradu bi al khas. Nanti balik Sarin. Nanti tanda dobit kita. Sukup kita tanggung. Murad dia apa? Ialah muradnya Sarok. Qala wa tahta syajaratin musmirah. Dan di bawah pokok yang berbuah. InsyaAllah. Wa tahta. Dan di bawah. Di bawah tak? Kafi. Ayo. Atau pada fi. Jadi wala yabul tahta syajaratin musmirah. Atau pada fi. Dan jangan kencing pada mana? Di bawah pokok musmirah ay min sya'nihal ismar. Pokok yang jenis berbuah. Walaupun tak berbuah lagi. Musmirah apa dia? Berbuah. Yang jenis berbuah. Walaupun belum berbuah lagi. InsyaAllah. Yang jenis berbuah walaupun tidak berbuah. belum berbuah lagi. Boleh Nabi insyaAllah. Maksudnya apa? Contoh pokok apa? Pokok durian. Contohnya pokok bagi pokok pisang. Kencing sebelah tu. Faham tak? Berak sebelah tu. Maka walaupun belum musimnya lagi tetap makruh. Kerana apa? Kerana takut jatuh buah maka tidak disukai oleh manusia. Elak dia. Takut apa? Dibenci oleh selagi mana tu bukan milik dia. Kalau milik orang lain, yahrumu fi jidaril ghaib. Haram kencing pada dinding orang lain. InsyaAllah Syekh. Kalau rumah orang, kena katok.
Ingat apa dia? Jenis berbuah. Walaupun dia belum masa berbuah lagi. Kerana awak takut-takut bahawa nanti bila berbuah, boleh jatuh tempat yang kita kencing. Iya. Ha? Pokok mati. Tak ada masalah, maaf muskilah. Bawa sebab tak ada buah. Takut nak buat baju. Baju apa? Nak baju. Ha? Buat baju tak ada masalah. Nak buat baju tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia qasad akan dia. Qasad apa? Qasad najis dia. Wala yatakallamu. Dan juga apa? Tidak bercakap-cakap. Syekh, apa hukum bercakap-cakap? Dalam ibarat sabilan kata apa? Siapa ingat ibarat sabilan? Dia kata dalam sabilan muhtadi sebut bahawasanya makruh bercakap ketika kencing dan qada hajat, ketika qada hajat, ketika tubik tu makruh. Adapun ketika masuk tanah tak makruh. Dalam sabilan sebut. Taib. Yang nak beritahunya apa? Bahawasanya mengikut kalangan syurrah. Syurrah mana kalangan ulama-ulama yang mensyarahkan kitab Al-Minhaj. Mereka mengatakan makruh bercakap ketika tubik, ketika keluar najis. Faham? Itu yang makruh. Bila makruh? Ha? Cakap ketika keluar. Ketika keluar tu di si Imam Ibn Hajar wal-Ramli wal-Khatib. Hak tu yang makruh. Faham tak? Maksud dia kalau masuk tandas duk menyembang. Makruh tak? Tak. Mandi tu sambil menyanyi pula. Sabun di bilik mandi. Betul tak gitu kan? Ha. Nyanyi lagu rock pula tu. Ha tak? Makruh tak? Tak makruh. InsyaAllah. Makruh bercakap bila? Keluar najis. Ketika keluar najis. Inda syurrah. Di si para ulama yang mensyarahkan Al-Minhaj. Ibn Hajar Al-Ramli dan juga Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahmatullahi alaihim jami'an. Hak tu yang dalam sabilan. Jadi beringat, hak sabilan tu ikut buat syurrah. Bercakap dalam tandas makruh tak? Tidak makruh, melainkan ketika tubik. Kalau tandas tak ada masalah. Cakap benda atau mana pun. Melainkan jangan apa? Cakap ayat Quran saja. Mana tu makruh. Tu kerana ayat Quran, suku pula. InsyaAllah. Yang ditambih oleh Imam Ba'bad. Wadih? Taib. Kalau di si Al-Muhasyin, kalangan ulama yang membuat hasyiah. Al-Imam Al-Halabi, Al-Imam Al-Qalyubi mengatakan makruh mutlaqan. Masuk tandas itu makruh. Maka ketika keluar lebih-lebih makruh. Jadi soalan dia, apakah hukum bercakap ketika dalam tandas? Makruh. Khilaf. Tidak. Syurrah tidak kata makruh. Mahasyi kata apa? Makruh. Adapun ketika bercakap ketika keluar najis tersebut, itu khilaf, bila khilaf. Faham kan? Faham betul? Nak ulang balik sekali lagi. Di sisi ulama yang mensyarahkan Al-Minhaj, Ibn Hajar Al-Ramli Al-Khatib, bahawa makruh tu bila? Ketika keluarnya najis. Adapun di sisi Imam Al-Qalyubi dan jamaah daripada kalangan Muhasyi mengatakan tak, bukan khusus apa dia, keluar aja, bahkan semata masuk tanah hukumnya ialah makruh cakap. Jadi kalau nak minta sabun kat orang, faham tak? Makruh. Kata la Syekh, boleh bercakap, sila bercakap. Khilaf bab dia. Cakap dengan nyanyi tak sama. Samalah, nyanyi tu bercakap lah. Bercakap kena ada. Cakap tu tak ada apa? Kena ada orang. Tak ada apa mat? Sautul mustamil ala ba'. Tengok tu. Tu tak ada nahu ha tak? Sautul mustamil. Baik, wa yastabri'u min al-baul. Masih. Masih tu kalangan ulama yang buat hasyiah di atas syarah-syarah minhaj. Al-Qalyubi buat syarah Mahalli. Al-Abbadi buat hasyiah atas apa? Al-Tuhfah. Al-Subramilisi buat hasyiah di atas Nihayah. InsyaAllah. Ada pun Al-Mughni Al-Khatib dia tak ada hasyiah. Tapi insyaAllah Syekhuna Alam Syekh Taha sedang buat. Tak tahu Syekh doi. Ayuh, makruh mutlaqan. Al-Halabi masalah dia buat hasyiah atas Syarhul Manhaj, Manhajut Tullab. Wa yastabri'u min al-baul. Yastabri' dan istibra'. Istibra' min al-baul. Wih. Kelima setengah. Ada. InsyaAllah. Yastabri'u min al-baul. Dia. Anda ingat mungkin 5 lagi. Yastabri'u min al-bauli. Dan istibra' daripada apa Syekh? Baul. Istibra' daripada apa? Baul. Istibra' tu apa? Menuntut habis. Istibra' yakni talab al-bara'ah. Menuntut habis. InsyaAllah. Menuntut habis dengan cara apa? Banyak cara. Lebih kurang 70 kaifiat. InsyaAllah dicari 70. Habis.
Tahu tak istibrak sini tak istibrak? Bagi keluar tu habis. Ada berapa kaifiat? 70 kaifiat. Ha? Kencing. Faham tak? Ghalib punya kencing. Pasal apa tak sebut dengan berak? Jarang lah berak orang waswas. Kencing orang waswas. Ha? Makruh juga. Makruh apa? Ni bau. Wa yastabri. Ni ataf mana ni? Ataf pada yuqaddim. Jadi sunat istibrak daripada baul, bukan sunat tidak istibrak. Faham tak? Ni kitab ni, beringat dia semua ataf pada yuqaddim. Faham tak? Ibarat yang tidak la, maksudnya suruh buat. Ibarat yang ada la, suruh tinggal. Dulu dia suruh wala yabul, wala. Ataf pada apa? Ya selepas madkhul la. Itu jangan buat. Yang ni kena buat. Oh ni atas sini. Yuqaddim. Yuqaddim wa yastabri. Dan istibrak. Istibrak ada berapa kaifiat? 70 kaifiat. Zakarahu fi al-maraqi al-ubudiyah. Di antara yang paling masyhur dia tanahnuh. Berdehem. Ham. Tapi tengok pada uruf dan tengok pada orang. Dalam Imam Nawawi sebut berbeza mengikut orang. Ada orang berdehem tak keluar apa. Tak rasa apa pun. Tu demo. Hak demo kena cara kaifiat lain. InsyaAllah. Cara yang diajar oleh doktor, profesor yang nak ngaji tu, dia kata tarik gini. Ni kan bawah kemaluan. Ni kemaluan, ni punggung apa? Punggung kita tak? Ni tengah-tengah ni. Betul tak? Picit gitu. Tak? Ni hamad punya. Ya. Tak? Kemudian ni punggung betul tak? Ni dubur. Celah ni betul tak? Picit lagu tu. Ni kemaluan. Oh, kemarin gue tu. Ni kemaluan. Tak kenal kan kemaluan sendiri? Ni kemaluan. Kemudian tu ni apa dia? Dubur. Celah-celah tu. Kan ada apa? Ada apa? Ada jahitan. Ada highway kan? Tak? Sampai ke dubur betul tak? Ya. Tarik tu. Buat di sini. Satu. Buat itu. Oh, pici. Picit. Tak? Tarik tu. Hak ni tak dalam kitab. Ni dia ajak. Sana anak ngaji kita tak buat. Dia buat itu. Ha? Ni musyafah. Perubatan. Ni perubatan. Bitalaqqi wal musyafah. Apa dia? Tu nak bagi keluar ni lah kencing lah. Faham tak? Ya, nak bagi kuat. Sebelum Boleh dia. Tak? sebelum Takkan semua nak abang. batu. Sebelum batu. Sebelum batu lah. Selepas batu lah. Ni kan batu. Ni batu kali. Tulis batu. Lab. Tulis batu. Apa ni memang seksual betul lah. Faham tak? Faham tak? Bagus. Batu apa dia? Ke bawah lah tak? Baru punggung. Kemudian apa punggung? Sini. Faham? Nampak? Pegang situ. Cip. Cuma ada gambar. InsyaAllah. Lepas tu dekat apa? Yang kedua. Lepas tu dekat pusat. Ni pusat. Kemudian bawah tu apa? Ni perluan. Betul tak? Ambil je ni. Macam tu, tolak ke bawah. Urut slow-slow, jangan kasar sangat. Faham tak? Tolak itu slow. InsyaAllah keluar. InsyaAllah. Hal tu juga kelebihan. Ni ramai orang yang apa? Yang kembung kat sini. Siapa kembung sini? Ni sini. Di antara pusat dan juga kemaluan. Kembung kat sini. Nabi kembung. Nabi memang. Tak? Nabi bukan bawah pusat tau. Atas pusat pengembung. Tak, ada orang kurui pun kembung kat sini. Ni kembung angin. Tak? Jadi kembung angin ni kena buang angin. Perut dia pun buang angin, hak ni pun buang angin. Jadi hak ni kena mengurut batin. Keluar apa? Bagi keluar angin. Sebab yang ni dia akan jadi gitu. Tak? Tak angin. Ada angin di sini yang menyebabkan apa? Tak? Itu. Gitu. Faham tak? Tak angin. Natang tu dia naik, tak naik gitu. Dia naik gitu. Tak? Dia naik turun. Azim jangan buat muka itu. Faham tak? Azim macam tu. Berat lah aku ni apa ni. Faham tak? Nak tetap abang payah. InsyaAllah. Jadi urut kat situ. InsyaAllah boleh InsyaAllah. Kemudian kalau nak urut, itu dia. Tu bahasan kalau nak urut di bawah, macam ni. Urut di atas macam ni. Kalau nak urut di batang tu macam mana? Urut di batang tu dalam kitab fiqh disebut, balik baca ni hari. Yang mengaji perubatan macam ni. Faham tak? Slow-slow jangan kasar-kasar. Faham tak? Hak tu perubatan tu bawa, kalau puk, senak. Tapi yang tu untuk bawa untuk kuat. Ambil punya Abu Sauda. Nak beli dekat Hidayah, Oli House. Abu Sauda pagi-pagi bawa. Pagi-pagi buah lidah, malam-malam buah kat kemaluan. Tapi jangan lama-lama sangat, nak pergi jadi kot lain. Tak? Ambil ke tu. Azim ada lah ni. Ambil ni, tak? Tarik ke tu. Tarik ke tu. Selu. Lepas tu tarik kat ni dekat kepala tu buat je tu. Tak?
Bahaya lampu ni. Sekali kalau lampu nak buat main mengadap dulu lah. Ha tak. Tak lagi mengajak-ngajak air terputih kepala. Slow-slow je. Macam ni. Itu je. Alhamdulillah. Dia slow, tarik slow. Faham tak? Jangan dia kejar otot. Ha tak? Kesian dia. Ha tak? Dia tarik gitu. Itu orang panggil boy, panggil adik. Ha tak? Kena berlemah lembut. Dia panggil ada tasbih. Ha tak? Adik tadi kasak-kasak. Ha tak? Dia bukan abang. Dia adik. Tarik gitu. Sampai di sini tu, kat kepala tu baru tak. Ha tak? Itu. InsyaAllah. Satu dalam kitab, dalam kitab perubatan pula. Dalam nukilan perubatan. Tapi kalau dalam kitab, cara kaifiat dia, dalam kitab dia kata ibham wal musabbihah. Dia gini. Kalau dalam kitab, kalau dalam kitab fiqh macam ni. Ini tu. InsyaAllah. Hak ni duduk atas, hak ni duduk bawah. Faham? InsyaAllah. Ada berapa kaifiat ni ajak? Berapa banyak dah kaifiat aku ngajak. Hampa tak buat siap hampa. Balik pergi buat. Besok tanya. Buat dah pergi. InsyaAllah. Cara yang dibuat juga. Begitu juga ada cara buat ialah berjalan. Pakai kencing tu apa? Berjalan. Ni kena pakai kain yang khusus lah. Berjalan. Kemudian apa? Pakai kencing tu semasa kecil. Kencing berjalan. Kena. Ni pening palang. Faham tak? Contoh dia macam ni. Macam ni. Dia berjalan satu. Ataupun yang boleh buat macam ni. Macam main bola. Dia insyaAllah. Macam tu pun boleh tak? Tapi kena buat sungguh-sungguh lah. Ni tak buat sungguh-sungguh. Ada. Kena jatuh pula lagi datang ni. Tak? Buat itu. Boleh sini. Berapa kaifiat dah ni? 3. Weh banyak ni. Dia bagi. Oh kira sekali. Batang macam mana? Batang pun ada cara kau? Gini. Gitu. Batang kalau ni buat gini. 1 2 3. Bukan batang, apa panggil apa? Bom dia. 2 bom. Macam 1 2 3 4 5. Dia kena duduk ni tau. Lagi pada tajuk dah ni. Tak. Lagi tajuk apa? Kita istibrak. Faham tak? Ya itulah cara dia. Cara dia duduk adalah duduk cangkung. Nampak kalau nak duduk boleh lama? Tak? Di antara cara nak berubat ialah duduk askar. Duduk askar apa? Duduk askar tak? Squat dulu. Macam orang main bola. Duduk itu selama apa? Selama apa boleh lama. Faham tak? Maksudnya apa? Paling lama boleh buat bila? Buat itu. Sejam. Bohong. Faham tak? Weh, bohong. Buat apa ni? Tak sampai sejam je. Jadi kita ni jenis geng-geng bangsa jenis bangsa apa? Bangsa pemalas. Apa boleh buat dah sehari apa? Sehari 2 minit. Esok upgrade 3 minit. Lusa minggu depan pula upgrade lagi. Lagi sampai bila lama. Kau jangan start sejam terus. Bangun-bangun tu kang itu jatuh terus. Tujuan ni pun sama juga untuk berpaha. Masa bila buat gitu tu lah, baru boleh tarik 1 2 3 4 5. Faham gitu? Lambat lampu ni, slow. InsyaAllah. Boleh dong insyaAllah. Haji kena ngaji kursus. Taib. Istabri'u minal baul. Jadi berapa kaifiat ni? 1 2 3 4 5. Begitu juga. Cara dia juga ialah dekat kepala tu buat macam ni. Itik. Tak? Itu jentik dia. InsyaAllah. Kepala tu faham tak jentik? 1 2. Slow lah, jangan kasar sangat. Kentik-kentik tu. Itu apa nak suruh. Besar kepala. Berat lah apa ni. Faham tak? Kita slow je. Tik 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 tik. Faham tak? Berapa yang tak nak? Zaman sekolah mula. Kecil tak sini kena luar itu. Tengok. Tu istibrak tu. Faham tak? Ting ting ting. Faham tak? Boleh insyaAllah. Tengok lah kata dicah mana ni. Faham tak habis tu. Dia nak ngajak, dia takut tak erti pula. Dia kata apa ni tak ngajak cara nak istibrak. Ni nak ajak cara istibrak. Nak ni lenih luar. Faham tak? Ni nak tunjuk satu. Ayuh orang nak faham. Okey, kami dulu mengaji perubatan londeh habis ya. Faham tak? Pergi seorang-seorang lah. Ni kalau mengaji ramai-ramai londeh bukan dia lah. Faham tak? Dia kalau yang mengaji ramai-ramai ni perubatan bala. Sebab seorang kena jadi bahan apa? Bahan rujukan. Daya. Faham tak? Kalau nak mengaji ni boleh. Hampa pakat, mak jadi orang tengah. Jangan. Faham tak? InsyaAllah. Mak jadi demo. Tak pun beli haiwan badan manusia. Mahal tu.
Tak? Tak bomba pakai manusia. Itu free lah. Pakai manusia. Free lah. Tomat selok, tak? Kita ajak. Kan tak boleh mana? Wa yaqulu idza dakhal. Bismillah. Okey, kerja rumah. Cara perempuan istibrak. Perempuan. Jadi tahu lah perempuan. Tanya mak. Oi, macam mana dia ulama? Tak? Dia kena tahu juga. InsyaAllah. Bukan nak melucah ni, faham tak? So, hampa carilah. Alang dah lucah dah hampa tu, faham tak? Bagi lucah terus. Okey, kerja rumah. Cara perempuan istibrak. InsyaAllah. Sama ada bertanya kepada orang wanita ataupun apa? Ataupun cari dalam kitab. Terserah pada antum lah. Tanya. Tak paksa. Baru tanya benda itu. Wa yaqulu idza dakhal. Dan juga berkata. Ni sunat juga ni. Berkata, yakni membaca doa lah. Apabila masuk, bismillah. Apabila masuk apa dia? Masuk tandas. InsyaAllah. Masuk tandas. Masuk tandas tu apa dia? Ingat ni. Dalam kitab sebut tempat qada hajat ataupun pintunya. Tempat qada hajat ataupun pintunya bagi tempat yang ada pintu. Termasuk yang ada ruang tamu. Baca di mana? Pintu. Di pintu. Jangan masuk di pintu dalam. Pintu luar tu. Pintu ruang tamu tu. Hak tu baca di situ. Jangan masuk dalam baru baca doa. Tak. Sebab apa? Jadi membaca nama Allah di dalam tandas. Hukumnya makruh. Tadi yang kita sebut tu bercakap biasa tau. Yang khilaf tu. Kata dia anak abang tadi. Bercakap ketika keluar lah barulah makruh. Di sisi syurah. Itu tu bercakap biasa. Dia pun bercakap dengan nama-nama Allah. Makruh mutlaqan. Tandas. Wadih. Bismillahi. Dengan nama Allah. Allahumma inni. Tak sunat tambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak sunat tambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak sunat tanda. Tak sunat tambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab apa? Ar-Rahman Ar-Rahim dia Tuhan yang memberikan nikmat. Betul tak? Sekarang ni kita bukan nak minta Tuhan bersifat dengan rahmat. Kita nak Tuhan bersifat dengan kemegahan dan kebesaran. Sebab apa? Nak minta berlindung daripada syaitan. Jadi jangan doa ni. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Ya Allah, kau hancurkanlah Yahudi-Yahudi ni dengan rahmatmu ya Allah. Syekh. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmat sudah mana pula? Tuhan rahmat, Tuhan tak azab lah pula. Faham tak? Faham tu? InsyaAllah. Jangan dia itu. Allahumma alaika bil Yahud. Hancurkan Yahudi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tak boleh gitu. Faham tak? Dia kena ya akra apa? Ya a'az. Ya a'az. Ya a'az. Wahai Tuhan yang gagah, ya aziz, ya jabbar, ya qahar. Betul tak? Ya aziz, ya jabbar, ya qahar, bukan ya rahim, ya karim. Ya latif. Ya latif untuk apa? Untuk rakyat Palestin. Allahumma altuf bi ibadinal muslimin, bi ibadinal ikhwanina. Ya latif, ya karim, ya jawad, ya rahim. Tapi kalau untuk orang kafir, ada kena kerah. InsyaAllah. Baik. Sebab dia tak tambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim kerana tempat di sini apa? Menuntut penjagaan. Menuntut apa? Penjagaan daripada syaitan. Faham tak? Kalau sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan kasih sayang. Bagi pi syaitan sekali pun masalah dia. InsyaAllah. Kerana apa? Azim? Kerana ini penjagaan daripada syaitan. Ingat nama Allah ada Jamal dengan Jalal. Jamal wa Jalal. Khalas? Baik. Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika. Aku minta berlindung denganmu. A'udzu, aku minta berlindung bika dengan kamu ya Allah. Minal khubuthi wal khaba'ith. Ini kena padam ni. Al khubuth wal khaba'ith. Khubuth dan juga khaba'ith. Apa makna khubuth? Khubuth ni makna kata syaitan lelaki, khaba'ith syaitan perempuan. Khubuth jam'u khabith. Syaitan lelaki. Khabith. Ya Allah. Hak ni jam'u khabithah. No fa'ilah tujma' ala fa'al wa bi fa'ilah jam'an fa'ala wa shibahu zata'ina wa muzalah. InsyaAllah. Hak ni apa? Khaba'ith jam'u khabithah, khubuth jam'u khabith. InsyaAllah. Khabith, khubuth jam'u khabith.
Khubus ni apa? Setan lelaki, khaba'is setan perempuan. Tanda ni. Jamak. Khabith, khabithah. InsyaAllah. Kita tahu apa? Tamu Anas. Itu ada agenda cik bukan masuk kemarin peneri ya? Tak. Ada lelaki ada perempuan. Ini menunjuk apa? Ada lelaki ada perempuan. Sebab itu ada lelaki yang mimpi kerap. Kerana apa? Takkan setan gay pula. Tak? Tak. Setan perempuan yang minat dekat lelaki. Setan pun tak? Setan perempuan lah suka kat lelaki. Oh. Tak ada lah. Kena. Oh, yang mimpi tu mimpi setan? Mimpi memang mimpi setan. InsyaAllah. Sebab tu Nabi-Nabi tak mimpi. No, insyaAllah. Lepas tu dia kata, dia masuk kuala ni hari. Itu iblis. Itu iblis. Bapaknya. Bapaknya tu. Iblis seorang lah. Iblis seorang saja. Yang dua malam. Ya. Hak lain tu berjimak sekali. Sebab tu kalau kita tak baca bismillah ketika jimak, mana nak setan ikut sekali jimak. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sama juga zina. Zina baca bismillah pun sama lah. Tak? Baca bismillah pun. Khalas. Ini menunjuk apa? Setan buat khubus asal makna dia keji. Hina, keji lah. Khubus. Jadi apa? Murad di sini apa khubus? Syaitan lelaki, khaba'is syaitan perempuan. Ini kata Al-Imam Ibn Al-Imad rahmatullahi alaih mengatakan ini menunjukkan syaitan ialah najisul ain. Diri dia tu najis. Faham tak? Tapi Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahawa syaitan bukan najis. Kerana Nabi SAW pernah memegang iblis ketika semayang dan Nabi tak putus. Kalau Nabi pegang, kalau dia najis, Nabi akan stop semayang. Maka khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan syaitan dirinya najis, ada yang kata syaitan dirinya bukan najis. Tetapi yang najisnya perbuatannya, yang najisnya i'tiqadnya, amalannya ila akhirih. Oh. Khilaf. Adakah ia najisul ain ataupun tidak? Diri dia najis ke tidak? Khilaf. Wa idza kharaja tubik lagi. Wa idza kharaja apabila tubik keluar daripada mana? Keluar jamban. Keluar jamban. Ghufranaka. Ghufranak maf'ul bagi fi'il mahzuf. Ini baru keluar dia. Ini baru duduk luar baru baca dia. Bukan duduk dalam. Tak. Keluar dulu baru baca. Keluar daripada ruang tamu tu sendiri. InsyaAllah. Ghufranak ay atlubu. Apa dia atlubu? Saya mohon ghufranak. Apa dia? Kan keampunan kamu. InsyaAllah akan apa Syekh? Keampunan kamu. Baik Mat, pasal apa kita keluar tandah? Kita sebut ghufranak. Keluar tandah. Kita awal-awal kali keluar tandah kena minta ampun. Dua sebab. Yang pertama apa? Kerana waktu dan tandah ghalibnya lalai. So, lalai daripada Allah. Minta ampun Allah. Yang kedua, kerana nikmat yang diberikan itu nikmat yang bersangatan besar. Maka kita tak mampu mensyukuri nikmat tersebut. Maka disebut apa? Ghufranak. Tak? Besar dah nikmat berak ni. Besar. Kalau tak, sembelit perut tu. Nak tak dikentut pun satu azab tau. InsyaAllah dua ilat. Yang pertama apa? Kerana lalai dalam tandah. So, ghalib je lah. Yang kedua apa? Kerana tak mampu mensyukuri nikmat tersebut. Baik, bila tak mampu syukur, adakah tinggal terus semua? Tak. Tak mampu mensyukuri nikmat? Ghufranak. Aku mohon ampun. Kemudian, sebut juga ma la yudrak kulluh, ada wujulluh, ma la yudrak apa macam mana dia? Ma la yudrak kulluh la yudrak julluh. Oh kama qil. Faham tak? Tak boleh semua, jangan tinggal apa? Sebahagian. Betul ke gitu? Ma la yudrak kulluh la yudrak julluh. Sah. Ayo sah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terjemah dulu. Alladhi yang adhaba menghilangkan anni daripada aku al-adha akan kesakitan. Menghilangkan apa? Kesakitan. Apa dia kesakitan? Lebihan. Kesakitan tu muraknya apa? Yakni kalau ditahan, nescaya jadi satu penyakit. Al-adha tu muraknya apa? Tu kumbahan najis. Kenapa dia panggil al-adha? Kesakitan. Kerana kalau ditahan, sakit. Antara nak berak, dia tahan seminggu. Tak? Merah muka-muka orang. InsyaAllah orang yang sihat berak setiap hari. Bila awal pagi? Wa'afani, dan juga memberi sihat akan daku. Wa'afani, memberi sihat akan daku. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kelas Ta'limil Muta'allim pada pukul 6 petang.